Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat limpah kurnianya setiap saat, setiap masa kita dalam keadaan anugerah dari Allah, kurniaan darinya, taufik hidayah tetap bersama-samanya yang diturahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lain, ya kita ini adalah jadi hamba-Nya yang beriman, yang percaya penuh dengan bahawa Allah lah Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Dan selalu kita mengaku dan ucap dan kita baca kalamnya setiap hari. Setiap kali kita salat selalu kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kalam dia surah Al-Fatihah, dan semua makna-makna di dalam Al-Quran itu terkandungnya di dalam makna bagi surah Al-Fatihah. Maka munasabah dengan itu, satu bagai kesyukuran kita kepada nikmat iaitu seelaklah kita rebut peluang keamasan dalam kita ambil bahagian menuntut ilmu. Paling tidak kita mendengar ajaran ilmu, kerana semua ilmu tu maknanya pengetahuan, ketahuan kita dengan sendiri kita tak dapat tahu. Malaikat hanya dengan dia jalah yang memberitahu. Kan dalam ucapan saat ni, Subhanaka la ilma lana. Itu Allah Ta'ala cerita perkataan para malaikat. Setelah Allah Ta'ala membentangkan segala benda-benda kejadiannya antara lain. Kemudian Allah minta kepada mereka itu supaya menceritakan apakah ini namanya. Dan apakah untuknya, faedahnya. Apabila mereka itu ditanya, mereka mengaku dengan secara beradab dan merendah diri dengan kata mereka, Subhanaka, Maha suci Engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, segala ketahuan kami tidak ada, illa kecuali ma 'allamtana,
Malaikat hanya barang yang telah aku ajar, yang telah aku bagi tahu ke kami, tu jelah kami dapat tahu. Hingga kita dapat tahu tu dengan Allah Ta'ala melakukan sebab. Wahyu terus daripada dia, ataupun melalui sebab guru-guru yang mengajar, ataupun melalui sebab daripada kita tu tanya menanya. Maka kita dapat tahu melalui sebab itu. Itu panggil al-kasbi. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu terus kepada kita dengan tidak ada guru yang zahir, itu panggil ladunni. Jadi semua tu kullum min indillah. Kata oleh Muhammad, semua dari sisi Allah. Oleh yang demikian, bila kita tahu sesuatu, bila kita kenal sesuatu, selalu kita ucap alhamdulillah paling kurang. Bila kita dapat tahu alhamdulillah, kita dapat kenal alhamdulillah, itu sebagai syukur nikmat. Maka untuk pertemuan kita kali ini katanya, iaitu di atas kita sambungkan kitab yang telah kita lalui. Pada muka surat berapa tu? Muka surat 3, baris yang kelima. Muka surat 3, baris yang kelima. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif Syekh Ibrahim Ibn Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, perkataan amma ba'du ini setengah daripada sunnah qauliyah, selalu disebut oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam setiap ucapan dia, khutbah dia, sama ada khutbah jemaat dan juga khutbah salat istisqa dan khutbah gerhana, dan setiap kali dia nak beri ucapan dia selalu sebut amma ba'du. Ini satu perkataan, bukan hanya semata-mata perkataan ulama. Nabi SAW lepas pada dia puji Allah, lepas pada dia selawat atas diri dia sendiri, kemudian dia kata amma ba'du. Bila dia nak menyata sesuatu, amma ba'du, bahasa kita, adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Maknanya kemudian daripada itu, yakni selepas daripada ucap basmalah. Kalau kita tengok, kita nak kara juga apa dia tu sunnah fa'liyah. Bila dia nak buat surat kiriman nak hantar, dalam nak menyeru kepada raja-raja, dia nak sampaikan dakwah dia kita maklum dia tak pandai menulis kan. Nabi ni al-ummi sallallahu alaihi wasallam, itu kelebihan dia, Allah Ta'ala bagi ke dia, tak pandai menulis dan tak pandai membaca. Apabila nak buat surat kiriman, dia suruhlah kepada sahabat, di antaranya Ali, juru tulis. Maka dalam tulisan lepas pada mulai muqaddimah basmalah puji selawat salam, amma ba'du. Dalam surat dia pun begitu. Lalu itulah para ulama dalam dia menyusunkan, mengarangkan kitab-kitab, lepas pada bismillahirrahmanirrahim panggil ucap basmalah. Alhamdulillah
paling kurang. Panggil ucap hamdalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atasnya Nabi SAW. Dan tarik kepada situ atas keluarganya, sahabatnya dan semua tabi'in dan pengikut-pengikut hingga seakhir. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni selepas daripada ucap basmalah, hamdalah, selawat salam ke atasnya dan atas para sahabat. Selepas itu, maka inilah. Dia panggil apa ni? Dia nak menyatakan ini apa dia? Amma ba'nu ni bukan hak kalam musannaf, ini hak kalam syarah. Perkataan siapa dia ni? Iaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan. Syarah. Nah, kita ni kalau kira dua tuan lah. Tuan matannya nama Syekh Ibrahim Al-Bajuri, nama matan Ar-Risalah. Risalah Al-Bajuri. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantan, Jawa. Dia letak nama Tijanud Darari. Kemudian saya ni terjemah. Daripada matan dan syarah tadi. Serta sedikit ada tambahan hurai-huraian di atasnya. Maka dia letak nama Mizanul Zarari. Maka ini amma ba'du ni perkataan Syekh Muhammad Nawawi Bantan. Selepas pada ucap bismillah, selawat alhamdulillah, selawat salam, semua tu dia nak menyatakan ba'is sebab bila dia nak buatkan kita ini. Ceritanya, maka inilah suatu syarah atas satu risalah. Risalah ni bagi allamah, bagi yang bersangat dan alim. Alim yang pandai, allamah yang bersangat dan pandai. Dia panggil sirah mubalaghah. Maksud tu pula litaukid. Bukan tu tak ni. Dia mengaji kaedah. Bagi allamah, bagi yang bersangat dan alim, bagi yang bersangat dan pandai. Siapa itu? Ialah Syekh. Syekh asal pada lurah ni orang tua. Bila orang yang umur 40 ke atas, di segi lurah panggil Syekh. Jadi kalaulah kita orang muda umur 30 lebih baru hanya 38, 9, tak panggil Syekh lagi pada lurah. Bila sampai 40 ke atas barulah panggil Syekh. Kalau perempuan agak Syekhah. Orang tua lah maksudnya. Ada pun Syekh pada syarak, iaitu man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Itu panggil Syekh. Tiap-tiap yang sampai kepada martabat kelebihan walaupun kanak-kanak panggil Syekh. Sebab pesera Arab, kalau kanak-kanak umur hanya 4-5 tahun je tapi ingat Quran, maka dia panggil Syekh. Mana orang ni ada kelebihan dia ingat Quran ni. Luar biasa, umur 5 tahun ingat hafal Quran habis 30 juzuk. Bermakna kelebihan ada di dia. Syekh dia panggil. Walaupun kanak-kanak. Begitulah adab orang Arab. Bila orang ada punya keilmuan, ada punya kelebihan yang dimaksudkan pada syarak, dia panggil Syekh. Walaupun orang muda. Tapi asal pada lurah, orang yang umur 40 ke atas panggil Syekh. Maka murad sini, ke apa lagi alim, ulama, umur muda pun, apa lagi umur tua. Meliputi habis. Syekh. Alamah Syekh Ibrahim namanya. Nisbah kampung dia Al-Bajuri. Bahasa dukung Mesir tahulah. Pernah di Mesir. Orang pernah duduk Mesir tahulah kampung Bajur. Damanhur. Nama kampung. Sebab sini kampung apa nama ni? Sini kampung apa ni?
Permatam bertam. Panjang sikit tu. Bertam je lah. Kalau kita ringkasnya bertam lah. Lepas tu nak jadi Arab, buaya nisbah. Buat lillah. Al-Burtami. Jadi. Bagaimana ni? Al-Burtami. Apa dia Al-Burtami? Di bahasa pada kampung bertam. Ni pun Al-Bajuri. Ya nisbah. Nah, bahasa kepada kampung dia nama kampung Bajur. Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Nah, macam kita buat di kitab kita tu lah ni. Kita buat nama kitab tu terjemah oleh Ismail bin akhir sekali Ad-Da'alaji tu nisbah As-Safanjanji. Ada tadi kitab dah. Apa As-Safanjanji? Di bahasa pada kampung saya lah sepanjang. Oleh kerana huruf Arab ni tidak ada ngo bukan? Kalau ada ngo ke As-Safanjangi itu. Tapi dah Arab tak ada ngo, ganti dengan jim. Kalau huruf Rumi ke NG lah. NG jadi ngo. Tu sepanjang. Di belakang NG kan. Arab tak ada ngo. As-Safanjanji atau apa tu As-Safanjanji sepanjang. Tu. Ini betul lah. Ini sebuah kampung. So, kebanyakan ulama tu masyhur dengan nisbah gitu. Imam Nawawi, kampung dia Nawa. Dalam negeri Syam, Suria, kampung dia nama kampung Nawa. Maka nisbah Nawawi. Nama dia Yahya bin Syaraf Nawawi. Imam Ghazali, nisbah pada kampung dia Ghazal. Nama dia Muhammad bin Muhammad. Begitu. Banyak-banyak. Baiklah. Iaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Kitab risalah ini pada bicarakan ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad, mengesahkan Allah. Itu tauhid. Orang mengaji kalimah saraf, wahada yuwahhidu tauhid. Karena qul huwallahu ahad, bukan? Kata olehmu, Allah ialah Allah itu ahad, esa. Allah itu bersifat dengan esa. Allah itu maha esa. Maka i'tikad kita, Allah maha esa. Nama kata kita tu mengesakan Allah. Mana i'tikad kita, Tuhan yang menciptakan alam hanya esa. Itu panggil mentauhidkan. Dan juga yang berhak disembah pun tidak ada selain Allah. Esa juga pada sembah. La ilaha illallah. Dan i'tikad kita lagi, tidak ada yang memberi bekah pada segala-gala, melainkan hanya Allah. Esa pada perbuatan. Itu bila tauhid masuk B3. Tu dalam zikir kita la ilaha illallah wahdah, isyarat pada esa pada zat, esa pada sifat. La syarikalah, tidak ada yang kongsi bagi Allah. Esa pada perbuatan. Tu huraian dia tu dalam kitab Usuluddin lah. Duk bina atas kita dah ucap hari-hari la ilaha illallah. Kita dah ucap semua, tapi pengertian apa dan huraian macam mana. Itu dia. Kitab ini di antara kitab pada bicarakan ilmu tauhid, ilmu pada bicarakan mengenai dengan i'tiqad, mengesahkan Allah pada ketuhanan rububiyah, pada keadaan jadi tuan semua alam siapa? Allah Maha Esa. Dan pula pada pihak uluhiyah, pada pihak keadaan disembah, tak ada yang lain melainkan hanya Allah yang disembah, uluhiyah. Itu di antara. Telah menama aku sini Syekh apa dia ni, aku sini kena Syekh Muhammad Nawawi. Telah menama aku akan dia tu klik pada suatu syarah. Suatu syarah ni aku menamakan dia Tijanud Darari. Asal mana Tijan, jamak daripada mufrad kata taj.
Taj, apa taj? Mahkota. Fahamlah mahkota tak? Orang raja-raja pakai mahkota lah. Taj. Kadang-kadang kita letak nama Tajuddin. Apa nama Tajuddin? Mahkota agama. Tu kalau arti sungguh. Tajuddin, Sirajuddin, pelita agama. Itu nama-nama laqab daripada alam, gelaran. Nama-nama gelaran. Tajuddin, Sirajuddin, Najmuddin, Qamaruddin, Kamaluddin, banyak sangat. Arti dia. Kalau itu bila berkata jamak tijan, beberapa mahkota, ad-darari jamak daripada durrah. Durrah ni permata mutiara. Mana kitab dia letak nama Tijanud Darari, asal arti beberapa mahkota ia ditatahkan dengan permata-permata. Ibarat gitulah, tapi sudah jadi nama dah lah. Fi syarhi risalatil Bajuri, letak nama itu. Dan sungguhnya pada hal, kalau mengaji ibarat dia panggil dan, terjemah daripada wawul hal. Dan pada hal ataupun hal keadaan aku, sungguhnya telah diminta akan daku. Aku tu klik pada Syekh Muhammad Nawawi Bantan lah. Padahal hal keadaan aku, sungguhnya telah diminta akan daku, yang diminta oleh setengah-setengah saudaraku. Yang boleh dia nak buat kitab ni adalah setengah-setengah saudara minta. Contohnya macam datang ke sini ni setengah daripada saudara kita, termasuk imam dan ahli jawatan kuasa, menjemput, minta datang ke sini. Maka mari ni atas nama jemputan, tunai permintaan. Supaya itulah ulama' yang nak buat kitab ni kadang-kadang diminta. Dia minta suruh syarahkan kitab Risalah Bajuri. Lalu dia kata, padahal aku ni sungguhnya diminta akan aku. Yang ni telah minta akan aku oleh setengah-setengah saudara aku. Saudara pada agama. Lalu, maka masuklah aku pada mensyarahkannya. Ini tak kala aku diminta, aku pun perkenan terimalah permintaan itu. Kerana kita maklum, apabila orang minta ke sesuatu yang ada kebolehan bagi kita, serta pula orang meminta itu dengan ikhlas hati sungguh-sungguh, dia sangat berhajat dan perlu, mesti kita kena tunaikan hajat. Allah sangat-sangat menggalakkan tunai hajat saudara itu. Itu dia, man qadallahu hajata akhi qadallahu hajatahu. Setengah daripada janji, siapa-siapa tunai hajat saudaranya, Allah tunai hajat ia. Tengok. Allah mempermudahkan bagi dia sebab dia tu suka tunai hajat permintaan saudara. Maka kita pun gitulah. Orang yang nak minta hajat dengan kita, tentu kita kata kita ada kebolehan. Orang nak minta pertolongan dengan kita, orang suka bahawa kita ni dapat tolong. Maka kalau orang minta dengan ikhlas hati, kita tu digalakkan tolong dengan ikhlas. Baik. Maka itulah cerita Syekh Muhammad Nawawi ni, kata dia diminta. Lalu dia pun terima. Lalu maka masuklah aku pada mensyarahkannya. Nya tu kembali bala satu risalah bagi Syekh Bajuri. Aku pun syarah. Hal keadaan aku yang harapkan akan dapat diambil manfaat, diambil guna dengan dia, dengan syarahku ini. Ini setengah daripada ambil manfaat. Mana ada orang baca, sanggup baca kitab dia ni, mana ada manfaat. Kerana manfaat kita dengan dimutalaah oleh orang kemudian dia ajar, ambil buat belajar kitabnya, buat muzakarah, tu ambil manfaat kita. Aku harapnya syarah dia ni, aku harapkan dapat diambil manfaat dengan dia, dengan syarah ni, dan akan kembali barakat. Aku harapkan akan orang ngaji kaedah dan akan atas pada akan dapat diambil manfaat. Aku harapkan akan kembali barakat, yakni bertambah kebaikan. Daripada demikian itu,
Nah, demikian itu Syekh. Daripada demikian itu Syekh, yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu, aku harap bertambah kembali barakat bagi diri aku. Kembali bagi diri aku. Kita nak buat apa-apa tak harap ke barakat. Bukan sekadar kita nak dapat hasil semata-mata, nak pada barakat. Tengok supaya kita disyaratkan bila nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita makan. Hasil kenyang. Bukan sekadar kenyang saja. Dapat pahala pula. Dan barakat pula makanan yang kita makan itu. Tengok. Semata-mata makan. Kenyang sama je. Orang tak bismillah pun kenyang juga kan. Nah, minum. Orang tak bismillah pun hilang dahaga juga. Tapi keberkatan tak ada. Nah, maka apa makna keberkat? Barakat ni mana subur. Subur. Pada asal lurahnya al-barakah hiya an-numu wa ziyadah. Maknanya subur, bertambah, tu panggil barakat. Nah, ini maka tak kala tu dia harapkan bahawa kitab dia buat ni kembali barakat daripada demikian itu Syekh Ibrahim tu kembali bagi diri aku, kata Syekh Muhammad Nawawi. Dan juga bukan bagi dia saja, dan bagi sekalian orang yang membacanya, membaca syarah. Orang baca kitab dia, mudah-mudahan keberkatan. Dan kata dia lagi, dan yang mendengarnya. Ni kita tak tengok kitab, kita payah mendengar. Nah, kita tengok kitab ni, mendengar. Lagi pula, mutalaah. Nah, boleh tengok pula. Dan kita ambil pula kitab ni duk muzakarah, duk mutalaah, duk ajar orang lain. Macam mana ni? InsyaAllah masa tu. Baik. Dan yang mutalaah akan syarah ini. Semoga-moga Allah Ta'ala beri jadi manfaat barakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah amin istajib du'aana. Makna dia katakan ya Allah amin, maknanya istajib du'aana, mana perkenalah, terimalah permintaan kami. Tu amin. Sebab kita disyaratkan setiap kali baca Fatihah hingga akhirlah. Kalau baca sekarang tu tak disuruh amin. Nah, baca sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Hai, tak ada amin. Pasal tak hafal doa lagi. Bila doa tu ihdina, tu baru minta kan. Ihdina, tunjuk olehmu, bimbing olehmu, akan kami siratal mustaqim, akan jalan ataupun kepada jalan yang betul. Ialah jalan yang telah kau kurniakan bagi orang yang telah kau kurniakan ke atas mereka. Lalu itu kita amin. Dah, sampai dia ada permintaan ada tu. Ini pun sepatutlah tak kalau dia ada mengandungi doa, dia kata amin ya rabbal alamin. Telah berkata oleh musannif. Musannif ni pengarang matan. Itulah kena kepada Syekh Ibrahim. Telah berkata oleh musannif, yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Ini jumlah du'aiyah. Mudah-mudahan memberi rahmatkannya oleh Allah. Apa kata dia? Masuk ke matan kitab risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakah ambil mata dulu liku-likung dalam lingkungan dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pujian Tuhan kita Ibrahim. Selawat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pandang je muqaddimah dia tu. Kita undur balik. Tak ada terjemahan di sini. Kalau kita terjemah gak Bismillahi, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah itu Ar-Rahmani, yang maha murah.
ataupun Tuhan itu yang amat murah. Bila sebut kalimah murah, dengan maknanya Allah ini sangat mengkurniakan akan segala kurniaan yang besar-besar yang nyata-nyata. Kalau Arab dia tafsir dengan al-mun'imi bi jalailin ni'am. Itu di antara tafsir mana Ar-Rahman. Berterjemah Tuhan yang maha murah ataupun Tuhan yang amat murah. Tuhan yang maha pemurah. Ada kata macam-macam tu. Jadi tepat nak mengerti makna pemurah itu dengan bahawa ia mengkurniakan segala kurniaan yang ia kanaki. Itu kemurahan dia. Maka kemurahan Allah ini umum. Umum tu mana? Sama ada hamba dia tu yang beriman dengan dia, dia bagi kemurahan dia. Dan hamba yang kufur dengan dia pun dia bagi. Itu kemurahan. Hamba mukmin yang taat juga yang derhaka pun dia bagi. Ini kemurahan ni meliputi dan meratai. Itu panggil am, umum. Sebab itulah apa dia iblis minta memanjangkan umur nak menyesak anak cucu Adam. Allah Ta'ala beri permintaan. Itu kemurahan. Sebab tu kita jangan tertipu, kita orang mukmin jangan tertipu dengan kemurahan tu. Kan? Lah mana? Kadang-kadang kita tengok orang yang tak semayang, tak puasa, bahkan orang kufur pun kaya raya. Orang yang kufur hebatnya dalam dunia ni. Nah itu kan? Kita pun terasa teringin, tengok dia kufur dengan Allah, kaya. Kita ni orang mukmin, Allah susahnya, uzur macam baik dia. Dia bagi kadang-kadang dia bagi dah. Lama teringin nak jadi. Tu. Nanti jangan tertipu. Allah Ta'ala larang kita. Dia kata fala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah menipukan kamu dengan sebab kemurahan Allah tu oleh yang menipu. Ini ingat kemurahan hanya di dunia saja. Kemurahan sebegini rupa ni ini di dunia saja. Sebab tu dia bagi semua. Satu lagi Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Yang amat kasih sayang. Atau pada setengah jemaah yang amat kasihani. Ada juga kata yang maha penyayang. Ya semua tu arti satu. Apa dia penyayang? Ni Allah ni amat kasih sayang. Sayang ni kos dengan orang mukmin je. Orang kufur tak masuk. Sebab tu dia beri iman. Kerana iman ni syarat asasi bagi dapat syurga akhirat. Itu tandanya sayang. Lepas tu diberi taufik pula amal soleh. Tambah taufik lagi ikhlas dalam beramal. Itu apa yang tandanya sayang. Maka dengan ada yang tu, sabab bagi selamat akhirat. Maka nikmat tu tak nampak. Dia panggil nikmat yang halus. Sebab itulah ulama tafsir kata Ar-Rahim dengan mana Al-Mun'imi bidaqaiqin ni'am. Allah mengkurniakan, memberikan, menganugerahkan akan kurniaan yang halus sehingga tak nampak dengan mata kasar. Tengok iman, mana nampak kata nikmat? Tak nampak. Beramal soleh, tak nampak nikmat. Tapi bila di akhirat nyata. Orang yang kufur bila sampai akhirat semua beriman, tapi beriman sudah lepas masa tak diterima, tak beri manfaat. Kan kita dah baca di akhir surah Sajdah dah. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tak biasa ingat ayat tu dah. Di akhir surah Sajdah selalu dibaca. Dia ada orang amal pula tiap-tiap malam sebelum tidur baca dulu surah Sajdah. Di akhir ayat Allah Ta'ala kata apa? Qul kata olehmu ya Muhammad yaumal fathi, hari buka. Pada hari buka. Buka tu macam-macam buka lah. Maka ulama tafsir kata buka di akhirat. Kan orang kufur dia tak percaya ada akhirat. Tak percaya matinya hidup balik. Tapi wakilnya begitu. Apabila sampai masa hidup balik, Allah Ta'ala buka dah lah.
Nah, hidup teri tak dunia tak Allah Ta'ala buka. Bila buka dia kena. Bila kena, nak beriman lah. Beriman lah. Apabila beriman, Allah Ta'ala kata ana, la yanfa'ul ladzina kafaru. Tak beri manfaat akan orang-orang yang kufur itu oleh imanuhum. Ini dalil kata beriman. Tapi tak manfaat adalah kerana dah habis masa dia. Nah, tak memberi manfaat lagi akan orang yang kufur itu oleh imanuhum walahum yunzarun, dan tak ditangguh-tangguhkan lagi. Tak ada niat ni beri tangguh, beri tempoh. Bila sampai akhirat tak ditangguhkan lagi. Walahum yunzarun. Nah, itulah. Ini alhamdulillah syukur kita Allah Ta'ala buka di dunia lagi. Nah, Allah Ta'ala buka di dunia lagi kita nampak. Dan pula kita ni berketurunan kita tu orang mukmin, memeluk agama Islam. Lalu kita syukur dengan kita belajar, kita suka mendengar ajaran supaya iman kita kau bertambah tetap. Dalam doa lagi, Allahumma ahyina bil iman. Tengok, Tuhan minta, ya Allah hidupkan kami dengan iman. Kita iman dah. Apa mana hidup dengan iman? Mana hidupkan kami di atas kekal dengan iman ini. Dan semoga kita ada iman ni. Wa amitna bil iman. Dan hai Tuhan kami, mematilah kami dengan iman. Kami ada iman, maka hidup. Mata mati pun minta aku kekalkan iman dengan siapa? Anak mati. Nah, wa ansyurna bil iman. Wahsyurna bil iman. Bangkit di akhirat esok pun aku akan himpun di pada mahsyar dengan iman. Tengok doa tu kan. Itulah. Itu amalan minta. Maka kita ada siap-siap. Maka sebab tu kita syukur dia dengan kita suka mendengar ajaran dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kau bertambah mengkejapkan lagi. Karena wala insya'la insyakartum la azidannakum kan. Baik. Kata lagi, itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Lagi, Tuhan tu Maha Penyayang dengan hamba-Nya yang beriman. Manakala penyayang hanya dengan hamba yang beriman. Adapun pemurah umum di dunia ni umum. Kata syarah Syekh Muhammad Nawawi, maka isim jalalah. Apa isim jalalah? Nama yang menunjuk atas keagungan. Yakni lafaz Allah. Itu kerana dia panggil ismul jalalah. Maka isim jalalah, nama yang menunjuk atas keagungan. Kerana jalalah mana kebesaran. Allah Jalla Jalalah. Jalla Jalaluh. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Ini besar hakiki. Itu nama. Allah itu nama yang menunjuk ia atas zat. Bila sebut Allah, itu nama. Bila nama, mesti adanya musamma. Apa itu dah? Saya nama apa? Muhammad. Mana tua punya nama Muhammad ni? Muhammad bin Abdullah ni. Mana tua? Ada kat tangan saya. Tiap yang musamma. Berarti bila temu, nama apa ni? Tuan dia dah kenal lama dah, tapi tak pernah tanya nama. Nama apa ni? Nama Muhammad. Ayahnya Abdullah. Masalah. Tu bila sebut lain kali temu Pak Muhammad, kena tah tu. Ini bila sebut Allah, apa? Nama bagi zat. Allah itu apa? Ialah nama bagi zat. Zat yang menghimpun ia akan sekalian sifat. Yang panggil sifat apa tu? Sifat ketuhanan. Allah itu nama bagi zat yang menghimpun akan segala sifat ketuhanan. Sebab tu Allah tu yang panggil Rabb. Allah tu juga ilah. Ia berhimpun, yang menghimpunkan segala sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Orang mengaji kaedah wujubul wajibat, wastihalatul mustahilat, dan jawazul jaizat. Itu panggil sifat ketuhanan.
Siapa tu tidak ada Tuhan yang berhak di semua malaikat saja? Allah. Tidak ada Tuhan punya memiliki dan menciptakan sekalian alam malaikat satu Allah. Kerana dia aja bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa? Wujubul wajibat. Mesti segala sifat yang wajib. Tidak segala perkara yang mustahil. Harus bagi perkara yang harus. Itu sifat ketuhanan. Huraian dia tu kita ngaji gila. Yakni nak hurai. Apa makna kata sifat yang menunjuk atas zat yang mahipun? Yakni zat yang wajib baginya, yang mesti pada akal oleh berhimpun sekalian sifat itu, sifat ketuhanan tu. Itu dengan ringkas kali itu mengaji kitab besar, panjang lagi uraiannya. Dan Ar-Rahman itu maknanya Ar-Rahman yang banyak beri rahmat bagi sekalian hamba-Nya. Sekalian hamba di sini sama ada mereka itu yang mukmin ataupun yang kufur. Sekalian hamba dia. Karena kita maklum, semua makhluk yang yang bernyawa, yang punya akal, panggil hamba. Termasuknya para malaikat, jin dan kita manusia. Makhluk yang punya nyawa panggil hayawan. Panggil hayawan dia ada 4 jenis. Makhluk yang punya nyawa panggil hayawan. Iaitu jin, malaikat, manusia, binatang. Kemudian berbeza pulaknya binatang Allah Ta'ala tidak menjadi padanya akal pemikir. Tinggal 3 jenis. Malaikat, jin, kita panggil hatu, dan manusia, orang. 3 ni hayawan yang punya akal. Lepas tu berbeza pula asal kejadian. Kan? Kita manusia asal kejadian daripada tanah, akhir daripada air mani. Manakala jin hatu asal kejadian daripada api. Manakala malaikat asal kejadian daripada nur. Tak sama kan? Baik. Kemudian apabila sebut kata segala hamba, malaikat api tu. Maka Allah tu yang banyak beri rahmat, kemurahan bagi segala hamba-Nya dengan menutupkan dosa pada dunia. Ini nasbah dengan orang mukmin ataupun umum. Tak dunia tengok orang berdosa dengan dia tutup salah, dia tak ambil salah, dia tak ambil tindak balas. Kenapa? Karena janji dia di akhirat. Karena janji dia di akhirat. Di dunia bukan tempat balas. Sebab tu ulama kata ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat ujian, akhiratlah tempat balasan. Sebab tu dia pengen menutup ke dosa. Tengok orang buat salah, kadang dia tutup. Kita salah tapi dia tutup. Ni satu rahmat. Kita buat salah dengan dia, tapi dia tak ambil salah di dunia. Kadang-kadang orang buat salah, dia tutup. Tak buka. Ini setengah pada rahmat Allah. Cuba kita buat maksiat, buka Allah. Ini satu rahmat. Ini di dunia. Akhirat terbuka bih. Sebab Tuhan kata, yauma tublas sarair. Akhirat esok segala sarair, segala rahsia sulit-sulit dunia terbuka bih di sana. Tak siapa nak susuk. Siapa ke tangan tak pernah bertutup, akhirat bertutup kan? Selalu kita dunia ni mulut je yang bertutup. Yang badan kita tak bertutup hal lain. Mulut satu yang Allah Ta'ala bertutup, iaitu lidah. Allah Ta'ala menjadikan sifat kalam boleh bertutup. Tapi di akhirat esok seluruh kulit boleh bercakap. Dengan Allah Ta'ala cerita kan? Kita dah baca surah Yasin antara lain tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
pada hari akhirat kelak kami terikan akan mulut-mulut mereka itu. Atas mulut lidah selalu biasa boleh bertutur, tak boleh nak bertutur di akhirat seketika. Sebab lidah ni kadang-kadang banyak berbohong, berdusta dan juganya berdalih. Kan orang-orang kafir Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Hai orang yang telah kufur, hari ini jangan lagi kamu berdalih. Tak boleh nak berdalih dah. Tengok tak ada niat dalih gitu, berdalih gini. Pelepah itu ini. Akhirat dia kata, la ta'tazirul yaum. Jangan kamu berdalih. Faham tak berdalih? Takut tak faham bahasa apa berdalih. Masalah dia buat suatu perkara. Bila katanya kamu buat sungguh tak? Tak. Dia panggil. Tak mengaku. Lepas tu dia tanya, tak buat sungguh? Tak buat sungguh. Wallahi dah. Ayat berdalih dengan berdalih dengan supaya ke pun diam. Walhadus tak. Akhirat Isa, tak boleh dah. Nak minta uzur, tak boleh dah. Uzur, bahasa Arab nak uzur. Kita pun ambil Arab jadi Melayu. Nak minta uzur, tak boleh dah. Semua mengaku kesalahan. Hingga Allah Ta'ala ampun, tak apa suku pula. Itu dia. La ta'tazirul yaum. Jangan kamu minta uzur pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya dibalaskan kamu itu mengikut apa yang telah kamu kerjakan. Tu di akhirat. Tiba-tiba di dunia ni dia tutup. Kita buat salah tapi tak tahu oleh orang lain. Tengok orang curi. Dia bercuri dengan jalan sulit, sembunyi. Tu barang hilang, tak tahu siapa ambil. Tengok barang hilang. Siapa? Tak tahu. Allah, kadang-kadang tak tahu pak sudah. Niat sulit, tengok sulitnya. Akhirat esok ni buka habis. Sebab tu bila Allah Ta'ala terikan mulut dia tak mengaku, wa tukallimuna aydihim, dan bercakap akan kami oleh tangan-tangan mereka. Kalau tangan curi, tangan ni mengaku saya ambil. Mulut tak. Teriak ni tangan mengaku. Pamana atas dunia tangan bercakap. Mustahil pada adat tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menyaksi pula dah oleh kaki mereka. Ni kaki nak saksi lah. Ya. Tangan mengaku kata saya ambil. Kaki kata, iya, saya jadi saksi, sayalah berlangkah gitu. Mata pula, ya, sayalah, mata dah duk tengok. Tu dia. Telinga duk perhati dengar, takut ada orang dengar. Habis mengaku. Siapa ke segala kulit-kulit pun mengaku habis. Tengok. Syahidat alaihim juluduhum. Menyaksi atas mereka oleh segala kulit. Tak dunia tengok. Tak ada boleh bercakap. Hanya siapa? Tuhan punya kata, qalat lima syahidtum alaina, kerana apa kamu menyaksi atas kami hari ini? Maka segala kulit jawab, qalu antaqanallah. Dia jawab, hari ini Allah Ta'ala menjadikan kami boleh bertutur. Tengok. Tak ada muskil lah kalau nak sebagai contoh. Tengok wayang kulit. Boleh tutur ke wayang kulit? Mana boleh bertutur belulang? Belulang mana boleh bertutur sendiri. Tapi kerana dalang. Dalang dia main tu. Dia buat suara ini, rupa suara macam ni. Yang tu, suara macam tu. Kita orang yang duk lihat balik sana tu tak nampak dalang. Dia nampak bayang ni. Nampak bayang ni bertutur dengan suara ni. Siapa kita pun bila dengar suara ni kita kenal. Kata ini, nama ini, nama ni. Walah suara bukan suara wayang sungguhnya. Hak dalang tu. Begitulah Allah Ta'ala hari ini. Allah Ta'ala melakukan adat. Mulut lidah kita Allah Ta'ala boleh bertutur. Yang lain semua tak boleh bertutur pada adat. Tapi di akhirat esok luar biasa semuanya. Tentang cerita semua dalam Quran kita dah baca. Ya, kita beriman dengan Allah. Kita percaya dengan segala kitab Allah. Gak dalam kita ada cerita hak dunia, hak akhirat. Kan? Itulah di antara lain. Sebab tu kita orang mukmin jangan lalai dalam dunia ni, ingat tempat ujian. Sama ada kita hidup dalam kemewahan, ujian.
syukur atau tidak. Kalau kita duduk dalam kesusahan, kecemasan, ujian, sabar ataupun tidak. Kedua-dua ujian. Jangan ingat kata bila kena susah je ujian, bila senang tidak ujian. Jangan. Allah Ta'ala kata, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami ujikan kamu dengan kejahatan, yakni kesusahan. Wal khair, dan juga dengan kebaikan, kesenangan. Allah Ta'ala sebut dah. Mana kita hidup dalam dunia ni, hidup dalam ujian Allah. Maka orang ujian dua bentuk. Ada kala ujian dengan kena susah. Ujian apa? Sabar atau tidak. Kalau sabar, kebajikan besar. Kalau tidak sabar, berat. Apabila kita dalam kesenangan pula, ujian juga, syukur atau tidak. Kalau syukur, kebajikan besar dengan sebab kesenangan. Kalau joli, sudah. Itulah makna kita dalam ujian. Tu Allah Ta'ala kata, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah summa wa ilaina turja'un. Kepada kami je akan dikembalikan kamu. Sama ada percaya tak percaya, kepada kami dikembalikan kamu. Dengan mana? Dengan bahawa kamu dibangkit akhirat. Tu mana kembalikan kami. Sebab tu kita ucap selalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengaku kita hanya kepunyaan Allah. Kita ini akan kembali semua kepada Allah. Itu mulut dah ucap. Bila berlaku apa-apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita duduk dalam ujian. Tapi kalau duduk dalam senang tak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lupa. Sebab tu kata, jadi kesusahan baik, iaitu ujian, maka dimukabalah dengan sabar. Lalu tu Allah Ta'ala puji sama saja orang yang dalam orang yang dalam kemewahan, syukur. Allah Ta'ala puji seperti Nabi Allah Sulaiman. Allah Ta'ala menjadikan dia Nabi lagi, Rasul, Raja lagi, pula beri kemewahan ke dia bukan main tu. Semua tu patuh kepada dia. Siapa dia boleh perintah angin bawa. Apa dia nak sapi ke mana-mana, angin bawa perintah bila dia melayang lagi. Allah Ta'ala bagi. Maka Allah Ta'ala puji, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba Sulaiman, kerana bahawa dia kembali kepada Allah. Manakala Nabi Ayub alaihissalam ketika diujikan dengan habis harta dan mati kematian anak sekaligus, dibuat oleh syaitan iblis kerana dengki, maka Ayub sabar. Allah Ta'ala puji sama je, inna wajadnahu sabira. Sungguhnya kami dapati Ayub itu yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sama dia puji. Puji Sulaiman pun ni'mal abdu innahu awwab. Puji Ayub yang sabar pun ni'mal abdu innahu awwab. Begitulah kita dalam hidup dunia, tak sunyi pada senang susah. Tak ada? Mewah kehidupan dan sempit kehidupan. Orang sempit kehidupan, sabar dia kuat. Kelebihan dia di situ. Orang ni kesenangan dia tu Allah Ta'ala mewah sungguh. Syukur dia tu banyak. Kelebihan dia segitu. Sama-sama tu kelebihan. Itulah. Kalau kita mempunyai kemewahan, kita banyak lupa lalai. Ni satu. Bala besar. Begitu juga orang banyak susah, tiba-tiba tak sabar. Ni pun bala besar. Itulah. Baik. Itu makna kata setengah pada rahmat Allah itu, iaitu banyak beri rahmat bagi segala hamba. Lah mana? Dengan menutupkan dosa pada dunia ini. Kita diraka ke dia tutup. Sebab tu nama Allah Ta'ala antara lain apa tu? Sabur. Nama Tuhan Syakur, Sabur. Apa nama sabur? Ya amat sabar. Boleh diartikan Allah itu penyabar. Apa makna Allah tu amat sabar? Dengan mana dia tidak melekahkan seksa, tak mensegerakan seksa, hanya nanti di akhirat. Allah ni sabar. Jadi nama Allah ni sabur, Allah amat sabar. Macam mana kita hamba tak sabar? Dia Tuhan kita, dia sabar. Itu nama dia. Sebab jadi tertak nama kita Abdus Syakur, Abdus Sabur.
Dalam Al-Asmaul Husna itu dah sebut. Nah, As-Sabur, Ar-Rashid, itu nama dia tu. Dan Ar-Rahim itu maknanya yang memberi rahmat bagi mereka itu, bagi segala hambanya, dengan mengampun dosa pada negeri akhirat. Ini kata kau dengan orang mukmin ni. Mana mengampun dosa negeri akhirat? Gak orang mati atas kubur, dia janji tak ampun sama sekali, bukan? Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguh Allah tak ampun sama sekali bahawa disyirik kufur dengannya. Bila mati atas kufur, dia janji tak ampun sama sekali. Itu kata tak ada dah sifat kasih sayang, tak ada. Ada orang mukmin walau mati tak dosa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampun dosa bagi mereka yang ia kehendaki. Siapa mereka yang kehendaki ampun? Orang mukmin. Bila mati di atas iman, walau dosa sebanyak mana pun, di dalam kata dalam keampunan Allah. Jika ia kehendak ampun, dia ampun kemurahan dia. Kalau dia tidak ampun, dia menyeksa adil dia. Tapi kekal dalam azab tidak sama sekali apabila mati atas iman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat tu kata mana Ar-Rahim ni khas dengan orang mukmin. Iaitu dengan mengampun dosa pada negeri akhirat. Dosa siapa? Dosa orang mukmin lah. Orang mukmin yang asi. Mati tak bertaubat. Bila dia mati tak bertaubat, mana mati dengan keadaan berdosa. Tapi ada orang hidup dah berdoa. Tengok, nenek kita, moyang kita dah mati, ibu bapa kita dah mati. Ada tak solat. Ada macam-macam lah. Masa hidup dia tu. Mati dengan keadaan begitu, tapi dia mati tak iman. Bila mati tak iman, tengok kita sebagai anak cucu dah berdoa sama. Lepas semaya dan lain pada semaya kita berdoa. Dia orang lain bagi berdoa. Kita kah dengan ibu bapa kita. Allahumma ufil lana wali walidina. Ya Allah, ampunkanlah bagi kami sendiri dosa-dosa kami dan dosa ibu bapa kami. Kalau kata walidaina, dua ibu bapa kami. Kalau kata walidina, ibu-ibu bapa kami. Naik ke atas lah bapa-bapa dia, ibu-ibu dia. Tu kita sebagai anak cucu doa. Dan dalam hadis kata, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amal. Maknanya pahala amal putus dah lah. Mungkin kita mati dah ni. Nak buat lagi habislah solat dah lah. Bila mati tak adalah solat kita. Malaikat mati dah pun seperti dah amal lagi. Iaitu diantaranya tinggal waladin salihin. Dia mati, dia ada anak cucu ke bawah. Salihin yad'u lahu. Muradnya salih, yakni anak yang mukmin. Yang berdoa baginya, dia berdoa bagi ibu bapa. Kita mati, ada anak baik, dia berdoa. Patut orang lain lagi berdoa juga. Tengok orang lain. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan? Apakah doa begitu kita orang mukmin juga dalam seramai-ramai orang bersih dengan Allah. Allah makbul doa dia. Liputi orang lain menggali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup daripada orang mukmin dan yang sudah mati pakat doa. Tu dengan sebab tu Allah ampun walaupun mati dia tu dosa. Tengok bila mati jenazah orang Islam mati, wajib atas kita orang hidup yang muslimin lelaki kena solat jenazah dia. Maka dalam jenazah pentingnya doa bagi mayat. Allahumma ufir lahu. Tengok rukun solat banyak tu sekurang-kurang. Takbir Allahu Akbar, semaya atas mayat ini sebagainya. Lepas tu baca Fatihah, takbir, baca Fatihah. Lepas takbir pula selawat. Takbir yang tiga kah dengan doa. Paling kurang Allahu Akbar, Allahumma ufir lahu. Tu sekurang-kurang. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tu paling sekurang-kurang. Apalagi kita bukan doa hanya sekadar itu. Allahumma ufir lahu warhamhu. Ya Allah, apalah baginya ini mayat ni. Warhamhu, kesianlah mayat ni. Dan kita hidup dia berdoa. Wa'fu anhu, dan maaflah ke dia.
Wa akrim nuzulahu, dan memuliakanlah tempat keturunan ketinggalan dia ni. Dia bertinggal di dunia, dia akhirat memuliakan dia. Macam-macam tu ada doa. Tu panjang pula tu. Pas bukan main. Kalau di Mekah tu berjuta orang ada berdoa tadi tu kan. Masya Allah, mati di tempat bumi tanah haram lagi, mulia. Orang semayang berjuta kalau musim haji kan. Pakai doa bukan main tu. Masya Allah. Ni katakanlah walaupun orang ni beri dosa banyak pun, kemurah atau kesayangan Allah, dia ampun dosa di negeri akhirat. Tu mana Ar-Rahim. Masya Allah. Nah. Oleh itu maka saya gia. Manakala ketahui engkau akan makna yang tersebut. Makna Allah sudah pun lalui, makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manakala ketahui engkau akan makna tersebut itu, maka saya gia bagi seorang hamba kita ni. Saya gia apa tu? Saya gia bahawa mulahazah ia. Mulahazah ni kalau asal pada lurah, tengok dengan kita panggil apa? Tepi mata. Orang petani panggil apa? Tengok dengan juring mata. Juring mata. Tengok maksudnya. Patut ada satu lurah petani panggil keling. Keling. Itu. Sini panggil apa? Keling juga. Sama dah. Tak apa, dah sama, faham lah tu. Kalau betul ini panggil tengok kan. Lihat. Bahasa surat lihat. Kita buat lihat. Tapi orang Jawa kata lihat. Dia tak sebut lihat. Bila sebut lihat. Kita tengok. Kalau beradab gini. Tapi kalau tengok juga, lihat juga, lihat kot tepi mata, kita panggil keling. Itu lah. Asal artinya tengoklah sekaligus. Dia dekat dengan lurah Melayu. Tengoklah sekaligus. Lah. Ada kata lah. Tengoklah sekaligus. Itu asalnya. Tapi murak di sini iaitu saya kira bahawa mulahazah, yakni bahawa silar di hati. Mulut duk berzikir la ilaha illallah, tu kerja lidah kan, ni kerja lidah la ilaha illallah. Hati suruh mensilarkan makna kita dah ucap, tu panggil mulahazah. Jadi maksud kat sini oleh itu saya kira bila tersebut bismillahirrahmanirrahim, kita mulahazahkan. Katanya saya kira bagi seorang hamba bahawa mulahazah ia daripada lafaz Allah itu mulahazah akan kuasanya Allah, dan daripada Ar-Rahman itu mulahazah ia akan nikmatnya Allah, kurnia Allah, dan daripada Ar-Rahim itu mulahazah akan peliharanya seorang hamba. Apa dia? Peliharanya Allah daripada segala dosa dan ampunnya. Sila begitu. Dah makna dia tadi. Mana Ar-Rahim bila terjemah Tuhan yang amat kasihani. Maka bila kasihani setengah daripadanya, dia tutupkan dosa, tak buka. Tak buka di dunia ni. Manakala di akhirat dia ampun. Ampun tak apa pula. Kita pergi mengaji makna ampun, hak terjemah daripada Arab ghafara. Ghafara ampun. Apa makna ghafara? Kalau kita mengaji lugah Arab, ghafara dengan mana ai masaha. Masaha bahasa kita apa? Bukan. Ghafara dengan makna satara, tutup. Ni macam muka dah tutup. Tak nampak dia tutup lah. Muka dah tutup. Tak nampak. Dia panggil tutup. Begitulah segala catatan dalam apa dia sahifah malaikat. Dia tulis. Muka kerja dia tu tulis. Dia juru catat. Kita kerja apa tak ada, dia catat kerja dia. Tapi bila Allah Ta'ala perintah, mu tutupkan. Seperti orang kerja tulis kesalahan. Kita kesalahan. Dia tulis. Catat kisnya. Tapi bila diperintah oleh Yang Maha Kuasa, kamu tutupkan kis dia tu. Yang kamu buka, tutup. Tak tahulah orang lainnya. Jadi kena tutup, tu panggil ampun.
Sebab tu kita dah minta astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Memang sifat pula. Maha suci. Aku minta ampunkan Allah yang maha besar. Apa mana minta ampun? Minta tutuplah ya Allah. Kalau aku ada salah, kamu tutuplah. Tu mana kalau kita berjawi lagi. Kita mau Melayu lagi. Aku minta ampun akhir Allah. Yang aku minta daripada Allah akhir tutuplah, tudunglah kesalahanku tu. Mintalah. Tu makna dia. Satu lagi, maaf. Maaf. Afa ya'fu afwan. Apa makna maaf? Maaf tu mana hapus, sapuh. Afa ya'fu ay masaha. Hapus. Supaya kita tulis. Tulis dengan kalam dia papa hitam masalah. Tulis. Ambil penyapu, sapu. Habis. Supaya tak ada tulis kan? Tu maaf. Baik kita ada sangat tu. Ada dia, hey Tuhan maaflah. Ampunlah, maaflah. Ampun, tutuplah, tudunglah kesalahanku. Maaflah, hapuslah kesalahanku. Maknanya begitu. Sebab jadi amalan kita setiap hari macam itulah. Itu ibarat kata, kalau istighfar minta ampun ni ibarat sebagai kata kita tebas. Rupu-rupu dia naik kita tebah. Berdek sehari dua dia tumbuh pula. Tebah. Panggil tebah tak? Tebah rupu. Panggil kita. Itu ibarat itu. Tapi dah tak nampak dosa. Tak berasa lah kata semok tu. Kalau hutan kita nampak semok. Semok ni. Hujan ni orang tengok semok jalan ambil mesin atau ambil parang zaman dulu tebah dengan parang 2-3 hari tumbuh pula dia tebah. Ni berapa tu ni tapi tak nampak dosa ni, tak ada tumbuh perupu itu. tak nampak tu berasa tak ada kita ni dah. Mula berasa tak ada berdosa kita rasa itu. Tak ada berasa salah gitu. Sedangkan bila tak berasa tak salah tu salah dah, tu maksiat batin. Bila tak berasa salah, kita berasa kena. Kena tu nak jadi unjuk perasaan dia mari tu. Bila berasa salah ke, nunduk gini. Tawadhu bila berasa salah. Dan Allah berkenan orang mengaku salah. Tengok dia ajar ke Adam suruh kata apa. Siapa kita nak cucu duk bawa, doa. Allah Ta'ala berwahyu kepada Adam. Rabbana zalamna anfusana. Cuba arti bahasa kita. Hai Tuhan kami, telah kami buat aniaya ke diri kami. Zalamna. Bukan orang lain dia buat aniaya. Orang lain buat zalim tu salah orang lain. Kita tak ada salah, bahkan kita dapat kelebihan. Orang buat zalimkan kita. Kita sabar. Kebajikan besar orang buat zalim, pahala dia tu mai kita. Tapi hak berat kali kita buat kita lah. Kita buat zalim ke diri ni kita tak nampak. Nampak orang lain buat zalim, nampak lalu. Dia tu buat zalim kat aku, sedih. Dia ni buat aniaya kat aku, sedih. Kalau kira dia buat aniaya kita sabar, dia buat pahala kita. Tapi hak masalah besarnya kita buat zalim kita ni kita tak nampak. Allah, tak itu kan? Kita pergi curi barang orang lain. Nampak kita buat zalim ke orang lain? Tangan kita ni kita buat zalim ke tangan kita. Sedangkan Allah beri tangan untuk syukur, jepuk capai hala yang diberi manfaat. Hala sedekah, beri ke benda yang patut ditolongkan, kita terima. Tu tiba-tiba guna curi. Siapa buat zalim ke siapa? Kita buat zalim ke orang lain, kita ambil barang orang tu. Lagi pula kita buat zalim ke tangan. Sekali lagi akan tanya. Tu mana kita buat zalim ke diri. Kita tak nampak tu. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tengok Allah Ta'ala ajar beritahu pada Adam seolah-olah Adam sambut ambil daripada Allah Ta'ala ajar ke dia sambut ambil, dia bawa tu. Rabbana zalamna anfusana. Hai Tuhan kami, telah kami buat aniaya ke diri kami. Oleh itu ya Allah, kami buat aniaya ke diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, maka sekiranya jika Engkau tak ampunkan bagi kami dan Engkau tak kesian belah ke kami ke, lanakunanna minal khasirin, sungguhnya jadilah kami daripada orang yang rugilah. Ya Tuhan, rugilah kami kalau Engkau tak ampun ke.
Dia merayu Allah Ta'ala, ampun. Maka kita anak cucu ambil doa yang dibawa oleh nenek moyang kita hari itu, turun-menurun kita dah bawa. Kan? Sebab tu kena faham arti dia. Bila kita baca yang tu, kita pun jadi terasa. Kita mengaku salah, Tuhan sangat berkenan orang mengaku salah. Aku tak ada ingat salah. Itu bimbang. Aku tak ada salah. Tak ada ingat salah. Dengan tu, itu satu kebimbangan. Takut nak pergi kepada ujub, perasaan dan takabur sombong. Bila mengaku salah, Allah sangat-sangat berkenan. Masya Allah. Itu di antaranya bila kita baca bismillah, bila sebut nama Allah tak kira dalam bismillah dan lainnya. Bila sebut Ar-Rahman, silakan kita mulahazahkan antara maknanya Ar-Rahman, Allah kurnia nikmat. Bila sebut Ar-Rahim, kita silakan Allah Ta'ala itu senantiasa ampunkan dosa, menutupkan dosa di dunia dan ampunnya di akhirat. Habis huraian Syekh Muhammad Nawawi mengenai dengan makna bismillah dalam matan. Lepas tu Imam Syekh Nawawi sendirilah dia ataupun nama ni klik pada matan musannaf, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu bagi Allah semata-mata. Bila sebut semata-mata, ada setengah kata gini, hanyalah, sahajalah. Lepas kita cakap gini, segala puji itu bagi Allah semata-mata, atau bagi Allah sahajalah. Tak faham lah kelima sahajalah ni lah. Pada ingat ada tempat tak parking kereta lah. Parking kereta lah. Ya, parking hanya bagi imam sahaja. Dia buat gitu. Pak kita reti bahasa nak pergi parking ke situ. Tak boleh. Dulu tu tak tengok. Kita tengok. Tak boleh. Undur balik. Tak boleh. Apa? Tu dia tulis dah tu. Untuk imam masjid sahaja, ataupun untuk penceramah sahaja. Tak faham dah lah. Bila sahaja, tak boleh orang lain. Kalau kita geletak juga, salah. Kalau kita tak tengok tu, tulisan, tengok, apa? Saya tak faham. Saya tak faham. Tengok, baca boleh tak? Boleh. Tak faham. Allah tak faham sahajalah. Untuk penceramah sahajalah. Mana tidak boleh orang lain. Segala puji itu bagi Allah semata-mata. Sahajalah. Mana orang lain tak ada hak. Sebab tu puji ni bukan semua puji ni kebajikan. Puji orang ni bukan semua, puji makhluk bukan semua kebajikan. Kerana hanyalah bagi Allah je. Sebab tu kita nak puji orang lain, tengok. Kalau orang lain tu orang bersih, hatinya ikhlas, sunat kita puji dia. Tapi kalau orang hati tak ikhlas, buat sesuatu tak ikhlas, haram kita puji dia. Paling kurang makruh kita puji. Sebab apa? Kerana kita puji sebab bagi dia ujub. Sebab tu datang warid pada hadis, waihaka qata'ta unuqa sahibik minasamu. Tidak potong leher saudaramu. Sebab dia dengar orang dia puji. Dengan ada satu orang dia puji orang lain, dia kata, mu telah memotongkan leher saudaramu. Sedangkan kita dah puji, apa ibarat dengan potong leher? Supaya ambil pisau, perah. Tu potong leher. Puji ni maksudnya potong leher juga. Hadis ni nak menyatakan kata, bila orang yang dipuji mahmud, orang juru puji panggil hamid, orang yang kena puji panggil mahmud. Duk puji apa? Dia tu yang baik, yang ni, yang itu, yang murah, duk puji. Dia hati kurang bersih. Bila terpuji, dia jadi sombong dengan sebab orang puji. Rusak dia. Rusak sebab apa? Sebab kita puji dia. Haram kita puji kerana awak sahabat bagi dia jatuh dalam maksiat. Sahabat dia kata puji hanya bagi Allah. Kecuali yang diizin oleh Allah supaya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, kita tak puji Nabi-Nabi tu. Lepas tu dalam hadis sebut, la tuturuni, jangan kamu melampau-lampau pujikan aku. Hak larang tu bukan semata-mata puji, melampau-lampau pada memuji. Sebagaimana kama atratin nasara Isa bin Maryam,
sebagaimana telah melampaui oleh orang Nasara memujikan Isa. Dengan siapa dikata Isa anak Allah. Tu melampau. Nah, itulah nak menyata kata makna alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah semata-mata. Apa makna semata-mata? Yang ni bagi Allah sahajalah. Ada pun bagi yang lain terhati atas izin. Bila dia izin, boleh dipuji. Mana-mana izin? Orang yang hatinya baik, ikhlas dalam gereja. Sunat kita puji. Sunat kita puji. Ialah Allah itu Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan ni. Kalau kita saling mana? Tuhan. Tuhan punya. Tuhan. Rumah ini siapa punya? Motor kereta ini siapa Tuhan punya? Supaya ada dari istihar. Kereta ni nombor 1, 2, 3, 4. Siapa Tuhan punya? Tolong halis sikit kerana halang orang melalu. Cari Tuhan punya. Maka Tuhan punya hakiki Allah. Panggil Rabb. Tuhan, yakni Tuhan bagi sekalian alam, yakni bagi sekalian barang yang mawjud. Selain daripada zat Allah dan sifat, semua panggil alam. Artinya, arti Tuhan tu ialah Tuan. Tuan. Tuan yang memiliki segala langit dan bumi. Yakni dan lain-lain. Bukan langit bumi saja. Cuma letak di situ nak sebuah zuhir pandangan. Tengok ke bawah, bumi. Lengok ke atas, langit. Lalu sebut dua tu. Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi. Bukan sekadar tu dan lain-lain. Tiap-tiap barang yang ada selain pada Allah semua panggil alam. Dialah Tuhan yang memiliki lagi dan yang disembah. Yang disembah ni ambil makna ilah ni. La ilaha, tidak ada yang disembah, yang ini dengan sebenar-benar tu. Yang disembah dengan sebenar tidak ada illallah. Tu makna dia juga. Dan yang disembah bagi mereka yang ada ia pada keduanya. Pada keduanya segala langit dan bumi. Maksud siapa tu? Mereka yang ada pada kedua. Nasbah mereka yang pada langit, para malaikat. Nasbah dengan mereka yang di bumi, jin dan manusia. Dua jenis tu hak sembah, ibadat. Hak di langit, para malaikat. Hak di bumi, iaitu jin dan malaikat. Nasbah yang berakal. Habis. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita pergi muqaddimah sikit. Dan mudah-mudahan rahmat dan salamat itu turun keduanya ala rasulillah, mana nazilatani, isyarat pada kedim muta'ala ala mengaji kaedah. As-salatu mubtada wassalamu ataf, ala ta'alluq mahzuh jadi khabar. Salah kata wassalatu wassalamu nazilatani ataupun nazilan. Dan mudah-mudahan jumlah gitu pula tu nak menyata kata ucapan as-salatu wassalamu ala rasulillah, orang panggil susun perkataan tu bentuk kalam khabari dalam masa debat bercerita, tapi di segi makna doa. Ngaji dari kaedah ilmu balaghah panggil khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Supaya dia kata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk kalam khabari. Yang ngaji kaedah salla fi'il madhi, Allahu fa'il. Manakala wasallama atau pada salla, maka bentuk bercerita tapi makna doa. Ini yang mana? Mudah-mudahan itu. Semoga-moga rahmat dari Allah dan selamat sejahtera itu mudah-mudahan turun keduanya, rahmat dan selamat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik, bila sebut Rasulullah, muradnya siapa? Kerana Rasulullah ni ramai. Kan?
dalam akidah kita berpegang, orang jadi Nabi beribu-ribu ramainya, walaupun kaum sahabat tidak ditentukan apa dia angkanya. Tetapi ada riwayat kata 24,000. Ada lagi riwayat lain sampai beribu-ribu, berjuta. Atas khilaf riwayat. Nah, kemudian di kalangan Nabi-Nabi ada pula Nabi lagi Rasul. 300 orang lebih. Kan? Tiba-tiba kata di sini, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Siapa? Kan Rasul Allah ni ramai. Oh, lalu kata pula, dan bermula-mula yang dikehendaki dengan Rasulillah di sini, yakni pada kalam sanah kata ala Rasulillah. Murad siapa ni? Ialah kena ke penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah tu ramai, tapi muradnya dia. Sebab kerana bahawasanya perkataan Rasulullah di sini telah jadi ia alam bil ghalabah. Ini panggil tu dalam ilmu nahwu. Nah, apa kata alam bil ghalabah? Mana bila sebut Rasulullah kena atas dia. Walaupun makna Rasulullah tu umum. Nah, 300 lebih tu Rasul, semua tu masuk dalam kata Rasulullah. Tapi apabila sebut Rasulullah, muradnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil alam bil ghalabah. Supaya tersebut berkata Madinah. Pergi Mekah, pergi Madinah. Sedangkan pada lurah Madinah ni bandar besar. Itu asal Madinah. Kuala Lumpur, Madinah. Bandar Ipoh, Madinah. Yakni pada lurah. Lurah Madinah. Bandar besar panggil Madinah. Nah, itu dia. Ibu-ibu negeri kat panggil Madinah lah tu pada lurah. Tapi bila sebut Madinah, muradnya Madinah Al-Munawwarah. Murad tu panggil alam bil ghalabah. Kalau murad lain kena ayat semula. Aku baru klik Madinah ni, orang faham Madinah nung lah. Pergi ke mana 3 hari tak nampak. Pergi ke Madinah. Murad Madinah nung. Apa? Mu pergi bila Madinah? Dak mai Kuala Lumpur. Apa-apa panggil Madinah. Ada Madinah mana bandar besar. Tengok tu. Jadi kalau kita murah lain kena nyata. Nah, bila itlaq Madinah Munawwarah. Begitu. Nah, ini sepatutnya Rasulullah bukan seorang. Ramai 300 lebih. Tapi bila sebut Rasulullah, muradnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil alam bil ghalabah. Salah satu ghalabah dipermenangkan. Satu perkataan melengkapi ramai. Tapi bila sebut tu murad yang ni je. Sampai seolah-olah ghalabah menang, dimeduluikan dia. Alam bil ghalabah atas demikian itu zat yang mulia, iaitu zat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sinilah kita tamat dulu bahagian kitab. InsyaAllah di lain kali. Wa ba'du. Ada. Boleh. Kita tunggu masa sampai kepada 9:30. Boleh. Baik, siapa yang ada hajat nak tanya pada apa kita ingat 1-2 soalan ikut insyaAllah. Boleh bagi ataupun nak bangun tanya boleh kalau yang wajib nak bangun tanya. Boleh. Masa je peluang lagi ni. Ada peluang sikit lagi nak tanya soalan. Terus ada dah faham lah ke dah. Masya-Allah. Mungkin baru-baru ni musim maulid ngaji banyak. Alim lah ke. Masya-Allah. Ada tak soalan apa? Tanya 1-2 soalan lagi insya-Allah. Kita boleh buat. Ataupun segar nak tulis barang tulis boleh juga. Angkat tangan lah tanya.
Ada peluang. Tak ada. Tak ada berapa maka tak ada lagi dah. Ada. Itu ada dah. Kadang okey. Jangan pandukan kalau tak ada kita tamat. Tapi saya semangat tak tamat dia awal. Saya juga masa ada sikit lagi ni. Masa ada sikit ni. Tak ada. Ada. Ni ada seorang boleh. Dari belakang katanya. Ya boleh. Masuk dekat boleh. Waalaikumsalam. Soalan berkaitan dengan masalah ijab dan qabul berkaitan dengan nikah. Tu pakai ginilah. Pakai tak ada kena tanya dah tu. Sebab dengar dah. Jawapan pun sudah jawab dah. Oleh Syekh Nuruddin. Dengar tak jawapan Syekh Nuruddin? Dia cuma jadi bertentang dengan fatwa negeri dengan hak negeri lain-lain. Itu kita nak tanggung. Tak, dia tak ada kena tanya sini lah. Baik. Bila hak bertentang. Dia bertentang nak kita mak guna bertentang lah tu. Nak tahu gini kena nama cerita pula tentang hak tuan negeri kata mana. Dia syarat kena qabil tu nikah hak tu. Ya. Apa tu? Lepas tu kalau hak terima tu dia semata-mata dengan qabil tu. Aku terima. Lepas tu? Lepas tu hak tuan negeri kata mana? Kalau batuan negeri tu kena aku terima akan nikahnya. Iyalah. Baik, lepas tu bila hak kata aku terima saja tu tuan negeri kata sah ke tak sah? Yang komen daripada negeri ni tak ada orang. Tak sah. Tak ada komen. Tak ada pembelasan. Tak komen daripada negeri ni tak ada ulasan. Cuma komen daripada Syekh Nuruddin. Apa? Dah cukup dah Syekh dah. Jadi dinasihatkan begini je lah. Dinasihat supaya kita tidak jadi sangat-sangat lah. Jadi keadaan hari ini kan kita maklum dah keadaannya. Jadi mana kata dinasihatkan untuk kita seramai-ramai ni kita berjalan atas jumhur. Dinasihat begitu. Dan bab nikah kahwin ni sebagaimana disangat-sangat diamati, dia panggil apa, Melayu kita kapur panggil sangat disuruh kita ni cermat. Kerana bab pernikahan ini satunya orang kata dia berpanjangan kan, rumah tangga ni berpanjangan turun menurun nasab. Dengan itulah tengok nak dia adakan saksi. Lepas tu nak ada pula adanya rukun dia tu wali, nak ada ijab dan qabul, ada lafaz terima, lafaz apa. Lepas tu di si jumhur kita tu kalau kita jadi imam-imam kita maklum siap-siap dah. Bahawanya di dalam setiap kita nak bab pernikahan ni kita nak sebut jadi cukup. Lalu tu aku terima kan nikahnya sebagaimana kita dah ajar lagu tu dah kan. Tak cukup dengan gitu lah. Tu. Apa tu? Dia berlaku. Aku terima. Kat tu aku terima dengan seperti yang tersebut. Tu. Jadi tak ada terima aku nikah, aku terima akan nikahnya. Dia panggil tak habis kalam. Maka kita dah berjalan di si jumhur, kita bawa tu jumhur lah. Bagi mereka yang bawa tu tak ada bagi dia dah tu. Lain tu kan. Yang lain pada bagi orang mai tanya masalah macam mana gini tak apa. Ni kita orang lain nak hidup. Tu apa pula dia bukan perangkat biasa. Itulah kita kena faham masalahnya. Hak kita dah berjalan turut jumhur. Jumhur begitulah. Tapi tak ada nak tuju lagi kepada lain. Kita nak mengaji kita supaya nak sah dalam pernikahan kita. Belah tu kalau terkedih si orang yang menerima tu tak cukup kata kita akad semula. Apa pula syarat nak betul turut-turut mualat.
nak berturut-turut. Bila su ijab, qabul sambung selalu. Kewajib kecuali berdebar-debar sikit tu, dia panggil kata pada uruh. Oleh kerana bilang pada uruh tu nak tanya saksi. Bila su balik orang yang akad, sudah ijab, sudah dah, balik ke kubur, duk berdebar tak kata selalu. Lepas tu dia jawab, aku terima akan nikahnya. Sekat tu je hak cukup dia nya. Tetap dengan isi kawan tersebut tu, itu kata tu sunnah. Maka tak nak jadi habis, nak sempurna lagi. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya, semain tersebut tu pun dengan yang tersebut rekah. Maka tanya orang dengar macam mana? Kalau itu ke sana lah. Kalau kita di sana lah. Sini wallahualam. Lepas pada akad nikah tu imam sebagai wakil wali. Kebanyakan kita ni imam yang mengakad sebagai wakil wali. Bukan wali. Wali kahnya bapak dia ada sebagai. Nah, tali-tali tu. Tapi wali hak sungguh wakil kepada tu imam. Mana tu imam panggil wakil wali. Kan? Maka dia yang akad. Bila suk dia nikah akad sudah dah. Selalu balik orang yang menerima ni suami sendiri ataupun wakil suami pun dia boleh juga. Tak mesti sendiri. Mualah. Nah, tiba lepas pada akad kita sana panggil tanya. Lah ana ni. Tak imam lah ana ni tanya ramah. Tak apa dah, okey dah. Okey dah. Tak apa. Kalau imam kata, kau tak sedap sikit tu. Sengal lama, putus lama tu. Tak apa, akad semula. Supaya jadi senang. Kita tak senang bila sah tak sah, tak senang kita rumah tangga kita dah. Kalau kita punya tu kita suami. Lepas pada nikah ada penuh kacau. Tak sah. Kita macam mana? Allah tak senang nak duduk dengan isteri. Isteri pun tak macam mana bang kita ni. Orang kata tak sah. Tak senang kan? Untuk nak menyenangkan macam mana ni? Macam mana ni? Okey dah. Mata okey dah. Para lain pun tak ada apa okey. Senanglah kita. Bila dah mahu tak senang tu lah. Terserah lah tu. Cuma untuk kita sebagai nasihat kepada kita sebagai imam-imam nak akad sepenuh malam dah. Kita kata cukup lah. Kata cukup. Kalau Arab zawajtuka. Tu zawajtu fa'il ka. Itu penama maf'ul yang pertama kena pada suami. Sebutlah makhtubataka Fatimah dan sebagainya. Tu hak wajib kat tu. Ada bil mahril ladzi taradaitum bi. Hak dia panggil supaya kata isi kahwin nak kembali kepada hak yang disebut. Dia panggil mahar musamma. Kalau tak sebut dalam akad, dia kembali pada mahar misil. Kan? Katakanlah hak perjanjian di luar 10,000 masalah. Tapi dalam akad tak sebut. Aku mengkahwin akan kau, akan pinangan kau Fatimah binti sekian-sekian. Tapi tak sebut dengan isi kahwin berapa, tak sebut. Maka apabila seorang suami duduk dengan isterinya, maka wajib memberi isi kahwin mahar misil. Mahar misil, orang ni, keturunan ini, anak cucu yang ni, berapakah selalu duk kahwin anak-anak dia? 15,000. Masalah 15,000 ni. 20,000 ni. Bila tak sebut, dia kena kembali pada siapa yang mahal misil. Tapi kalau sebut, nikah sebut tu, dengan isi kahwinnya 10,000 ringgit. 10,000 ringgit masalah. Bila sebut gitu, maka hak wajib 10,000. Bila kita duduk sempurna dengan suami isteri, wajiblah 10,000 hak sebut itu. Walaupun mahar misil bukan 10,000, 15 keturunan ni 15, tapi dia sengaja nak hanya 10,000 saja. Kan dia tilik pada balik ni ada kelebihan, anak 10,000 je. Maka sebut 10,000, wajib 10,000. Tapi kalau tak sebut, kena naik 15. Masalah. Itu yang kait tu. Hak cukup dia nya. Zawajtuka makhtubataka. Ataupun sebutlah zawajtuka Fatimata binta Muhammad. Cukup dah tu. Hak ni berapa? Qabiltu nikahaha. Cukup. Segi nak cukup tu. Lepas tu kait lagi. Qabiltu nikahaha li nafsi bizalik. Atau tambah nak apa je? Nak mensempurnakan. Jadi sebab itulah dalam akad nikah, terima nikah, nak jadi selain pada hak sah dah, disempurna supaya semua orang dengar saksi macam okey. Ulama-ulama apabila dengar, sah. Tenanglah.
Nah, bila orang tak sah, susah hati kata. Kita sebagai suami isteri. Itu sajalah. Itu dia. Ya, kadang-kadang begini, sebab tu kena jaga juga masalah dia hari ni. Dia hari ni tak sama dengan kita di sana Belanda sikit. Kadang-kadang bila timbul masalah, orang sudah cerita dah nak lagi dengar di mulut. Nak ambil ni ayat ni, kata ni. Dia jadi masalah tu. Dunia dia hari ni. Macam tu. Nah, bukan kita ngaji untuk masalah. Sudah. Lepas tu apabila berlaku ini, ingatlah kepada kita nak akad, kita akad wis penuh malah. Nah, maka aku terima akad nikahnya. Cukup malah tu. Tak apa-apa lah. Nah. Tu. Duit boleh tak dijadikan harta wakaf dalam mazhab Syafi'i? Duit itu kita niatkan sebagai wakaf. Wakaf duit. Wakaf duit. Selalu ada yang sebut dengan pengumuman kita buat kutipan wakaf. Ya begini, hak tu cakapan tu lain, bila huraian dia tu lain pula. Seperti kita nak sebut masalah cakapan kita. Siapa-siapa ada zakat tahun ni minta naik ke masjid. Mana boleh kan nak bercara dari segi lafaz? Takkan mustahiqina lil zakah tak ada kah? Lil masajid bukan? Lil fuqara wal masakin tak ada wal masajid masalah. Tapi kita cakap kata nak minta zakat naik ke masjid. Itu cakap saja, tapi murak macam mana? Muraknya orang yang tanggungjawab masjid dia berhutang alat-alat untuk nak buat masjid. Umpama masjid kita ni kena pakai semen berapa, besi dan sebagainya, bahan-bahan untuk nak binakan tu. Habis beratus ribu. Maka beratus ribu ni kita ambil secara berhutang dengan tuan barang dah. Kita berhutang dengan tuan kedai atas nama kita, ya berhutang. Imam dan sebagainya, tapi orang berkenaan kan. Dia berhutang habis 100 ribu. Lalu tu kita panggil gharim. Kita panggil lekat hutang. Maka lekat hutang dia ada beberapa pula. Berhutang peribadi. Kita berhutang nak buat apa kerja kita berhutang, mana tu peribadi kita. Ni berhutang atas jalan masalihil muslimin. Nak bina masjid, nak buka masjid, nak tambah dan sebagainya, nak memperbaiki sebagainya, kena pakailah 100 ribu. Lalu nak macam mana? Tak ada ni, kita pergi berhutang dulu. Berhutang dulu, kita tangguh sekian-sekian, nanti akan bayar. Sekarang kita lekat hutang. Kita ni bila lekat hutang, masuklah mustahiqin wal gharimin. Ada orang-orang yang lekat hutang boleh makan zakat, boleh menerima zakat, tapi menerima zakat untuk bayar hutang. Bukan menerima zakat untuk milik, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut lil fuqara, itu jadi milik. Beri zakat pada orang fakir, jadi milik dia sempurna. Wal masakin, milik dia sempurna. Wal amilina 'alaiha, orang yang kerja ada habuan dia dengan cukup syarat. Dan juga wal muallafati qulubuhum, di sana itu milik. Manakala hak belakang wa firriqa, Allah Ta'ala sebut fi, tak ada warriqab selalu. Kalau warriqab selalu pada atas pada fuqara, ni wa fi. Wa firriqa menunjukkan kata sahya. Zaman dulu sekarang dah tidak ada lagi. Sahya yang mukatab, jadi akad oleh tuan pengulu. Kalau mu bayar tubuhmu sekian-sekian harga dalam masa tipu sekian-sekian, maka mu merdekalah. Sahya mukatab tu maksud riqab atas kebanyakan tafsir. Maka dia boleh menerima zakat untuk membayar kepada tuan pengulu dia. Bila bayar lepas, maka dia tu boleh jadi merdeka lah daripada tuan pengulu. Maka dia perlu kepada bantuan. Dia boleh menerima zakat untuk bayar. Begitu wal gharimin, orang-orang lekat hutang. Orang lekat hutang. Tadi imam dan sebagainya berhutang untuk nak buat binaan masjid 100 ribu. Maka dia lekat hutang. Siapa ada zakat, mari. Tu beri ke siapa? Beri pada orang lekat hutang. Katalah tu imam dan sebagainya. Dia orang jual hutang. Dia terima sekadar sekat 100 ribu. Lebih tak boleh lah. Atas jalan waris ni. Terima, dibayar hutang.
Terima, dibayar. Ringkas kata, kita butan buat apa? Buat masjid. Zakat, mari ke masjid. Kecek lagu tu murah, okey gitu. Ni pun sepatutlah apa yang kata, nak buat wakaf. Duit wakaf, duit wakaf. Duit masuk wakaf. Bukan wakaf duit. Kita nak beli tanah. Tanah tu dijadikan wakaf. Maka tanah ni kena pakai sekian-sekian modal. 10,000. Tanah nak beli tanah, lepas tu nak jadikan tanah ni wakaf. Tapi nak wakaf tak lagi, bukan milik kita. Lalu kita nak beli. Nak beli, lepas tu tanah tu mak wakaf. Tapi nak beli dulu. Nak beli dengan apa? Kena pakai duit. 10,000. Orang ni masuk. RM45, RM10, RM20 dan sebagainya. Boleh 20. Kita ambil duit tu, beli. Beli tanah. Sudah beli tanah, bayar tuan punya siap. Aku menjadikan tanah ini wakaf. Atau buat madrasah. Tu, mereka kata duit wakaf. Kalau wakaf duit lalu tak boleh. Dia panggil huraian. Dia kena hurai dulu. Lepas tu ada masalah. Duit wakaf tanah. Mana kita pungut duit nak beli tanah. Sudah beli tanah, kita jadikan tanah itu wakaf. Nak wakaf selalu tak boleh, kita bukan hak kita. Itulah asal maksudnya gitu. Lepas tu itulah dia panggil duit wakaf. Supaya dia pungut duit masjid ni kita buat kotak nak panggil. Kotak berjalan. Kotak berjalan sendiri. Buat tu tulis di situ. Yang untuk hak masjid. Jalan hari Jumaat kan. Masukkan RM10, RM20. Ini apa ni? Hak masjid. Apa keperluan masjid boleh guna dengan yang tu. Apa kita nak ambil hak guna lain tu? Seeloknya janganlah selain pada masjid tu. Sebab ni hak dia. Hak untuk masjid. Nak beli kapal, nak saling apa, kau sakut panggah masjid. Ni hak masjid. Yang menguruh adalah dalam syarat kita. Siapa yang menguruh urusan ni? Kan? Orang tu yang berkenaan. Lepas tu kita nak bagi kepada yang lain, kita buat peruntukan lain. Seperti setengah-setengah masjid dia buat. Ini peruntukan hak masjid. Ini peruntukan apa dia kebajikan berkaitan dengan masjid. Dia buat bagi kita. Berarti dia nak bagi kepada apa, ada nak bagi kepada fakir miskin, nak tolong itu sudah ni. Ini hak untuknya ni. Ada apa ni? Ini hak masjid. Kita beza selalu tu. Itu lagi-lagi eloknya. Itu dia. Baik. Itulah. Rasanya masa tu sudah pun sampai kepada jam 9. Malam dah 9:30. Cukuplah dulu. Dan apa dia tu lain kali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dilanjut umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya dan pulaknya serta bersihat wal afiah. Semoga-moga kita temu lagi insya-Allah Subhanahu Wa Taala di kali yang lain. Untuk kali ini cukup dulu, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.